Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa ja'alna minar rasyidin. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fi din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung lagi majlis ta'lim ini. Nabi kita, ikhwatul iman, selalu memberi pujian dan sanjungan kepada orang yang suka menuntut ilmu. Nabi sangat sayang orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya sahabat Nabi Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu. Nabi tengok dia masuk dalam majlis ta'lim. Safwan bin Asal Al-Muradi. Nabi tengok dia masuk dalam majlis ta'lim. Dia datang nak bertanya tentang urusan agama. Apa Nabi kata pada dia? Nabi kata, marhaban bi talibil ilmi. Nabi kata, selamat datang wahai orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Marhaban, marhaban ni dalam bahasa Arab orang kata littahiyah. Maksud dia apa? Littahiyah, memberi penghormatan. Macam masuk dalam kubur, malaikat kata marhaban, marhaban kepada hamba-hamba yang saleh. Bagi hamba-hamba yang fujar, yang jahat, malaikat kata la marhaban lakum. Tidak ada ucapan hormat untuk kamu. Tak ada ucapan hormat. Bahkan hadis kata kepada orang-orang yang fujar ini, atahul malakani. Malaikat datang dalam keadaan buta dan peka. Umya wa bukma. Malaikat datang dalam keadaan buta dan peka. Buta pasal apa? Pasal tak mau tengok muka orang-orang yang fujar, orang-orang yang derhaka, benci. Peka kerana tidak mau mendengar rintihan-rintihan dan laungan-laungan minta tolong dia. Jadi marhaban ini ucapan penghormatan. Nabi tengok Safwan bin Asal Al-Muradi bertanya soalan pada Nabi. Nabi jawab soalan. Nabi kata marhaban li talibil ilmi. Selamat datang, Nabi kata, kepada orang yang suka menuntut ilmu. Inna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu tahufu bihil malaika. Malaikat sentiasa membukakan sayapnya. Malaikat sentiasa berkeliling di kalangan orang yang suka menuntut ilmu. Malaikat sentiasa dalam keadaan membuka sayap untuk apa? Wa tuzilluhu bi ajnihatiha, nak meneduhi orang-orang yang menuntut ilmu dengan sayap-sayap malaikat. Tapi pelik bila kita mengaji, bila ikon tak ada, panas juga rasa. Ini semua berlaku di alam ghaib. Malaikat ni kalau Allah Ta'ala izin saja, dia nak petik buah syurga bagi penuntut ilmu makan. Tapi Allah tak izin. Kalau benda tu jadi, tidaklah ada manfaat. Diutuskan Rasul, beriman dengan ghaib, syurga, neraka, tak ada manfaat. Kalau semua boleh dibuktikan di dunia ni, habis keadilan itu hampir pupus lah. Tapi nak abang kata malaikat ni punya sayanglah bila orang mengaji sunnah ni. Allahu Akbar. Pasal tu kita minta hidayah Islam, kita juga meminta hidayah sunnah. Kalau Islam di atas nama Islam, belum jamin orang itu berada di atas jalan yang tak sesat.
Belum jamin. Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah, Islam lah mereka. Tapi macam mana boleh kata dia sesat? Kerana sunnah. Kerana sunnah. Kerana pembuktian Islam mereka dengan jalan sunnah, mereka dikatakan sesat. Subhanallah. Pasal itu diperlukan dua hidayah. Kata Abu Aliyah, Allah beri pada aku sama-sama penting. Satu, Allah fahamkan aku Islam. Aku jadi orang Islam. Penting. Sebab kalau Allah tak bagi Islam, aku jadi orang kafir, habis rosaklah aku. Yang kedua, selepas Allah Ta'ala bagi aku jadi orang Islam, Allah jauhkan aku jadi daripada terjebak dengan kaum-kaum hururiyah. Hururiyah ini kaum khawarij. Aku selamat dari kaum hururiyah kerana aku selamat memahami hadis, memahami as-sunnah. Subhanallah, bagaimana sunnah membuka jalan kepada orang ikhwatul iman. Jadi Nabi ni menyebut tentang fadilat orang menuntut ilmu sunnah. Kenapa kita kaitkan ilmu dengan sunnah? Sebab kita katakan lain daripada sunnah, ilmu ni tak terpakai. Tak terpakai. Ilmu sunnah yang paling benar, ikhwan. Saya ingat lagi pasal saya tengok sahabat berbaju biru. Sahabat ni jauh, dia merantau. Bukan dia main jauh. Jadi sahabat ni pernah membisikkan kepada saya. Sahabat kata, sign, find God. Tu saya dah apa dah, sahabat tu ajak saya Inggeris. Sign, find God. Sign ni jumpa Tuhan. Oh subhanallah. Tapi kami berbincang lah semalaman, 2 malaman, 3 malaman berbincang. Akhirnya kita dapati sign tidak find God. Sunnah yang membawa kita kepada Tuhan. Sunnah. Kerana sign ni, ini juga hasil perbincangan saya dengan isteri. Dia pun ni orang sign. Ikhwan, kenapa kita katakan sunnah itu besar, ikhwan? Kerana sains boleh buktikan benda tu ya. Siapa yang bagi tahu benda tu wujud? Sains tak boleh kaji zaitun kalau sunnah tak bagi tahu zaitun. Sains boleh kaji matahari duduk atas orbit dia. Sains tak boleh kaji. Siapa yang bagi wasyamsu tajri li mustaqarril laha? Sunnah dan Alkitab dan sunnah. Sebab itu wujudnya sains bukan nak membenarkan Islam. Tidak. Sains seperti kita faham hari ini tak pernah wujud zaman Nabi. Artinya tidak ada alat membenarkan Islam zaman Nabi. You better be careful what you say. Awak kena hati-hati apa yang awak sebut. Sains ini sekadar, orang kata apa dia? Kita kata macam tangga dengan tirai. Tangga tu wujud, cuma kita tak nampak sebab ada tirai. Datang angin, dia tolak tirai tu, dandai kita nampak tangga. Tapi kalau angin tu tak tolak tirai, tangga wujud dah. Tangga wujud, cuma hang nampak tak? Tak nampak. Sains seperti angin yang menolak tirai. Tapi tampaknya tangga tetap wujud. Tangga tetap wujud. Nanti macam mana sains nak jumpa langit tak ada tongkat? Langit tak ada tiang. Tak tahu sains kata subhanallah, sains kata benarlah langit tak ada tongkat. Siapa yang benarkan? Siapa yang kata? Sunnah yang sebut. Kitab yang sebut. Karena itu dalam hadis lalu kita sebut apa dia? Fa inna asdaqal hadis kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Baca dari segi nahwu bahasa Arab pun jelas apa dia? Fa inna taukid asdaqa. Dia punya wazan asfala ahsana. Fa inna sesungguh-sungguhnya mubtada lil khabar. Sesungguh-sungguhnya, tak melawak apa aku nak cakap. Taukidul ayat. Sama ada taukid huruf ataupun taukid min jumlah khabariyah ayat. Wujud di sini. Sesungguh-sungguhnya. Asdaqa. Tengok, dibaca dengan di atas. Asdaqa, paling benar. Hak lain semua duduk di bawah.
Manusia cakap benar tak? Manusia cakap benar, tapi duduk di bawah. Sains cakap benar tak? Sains cakap benar, tapi duduk di bawah. Habis kalau sains duduk di bawah cakap benar, manusia cakap benar duduk di bawah, siapa cakap benar duduk di atas? Kitab Allah. Hak ni paling di atas. Manusia tak cakap benar pun tak apa. Sains tak cakap benar pun tak apa. Janji kebenaran itu datang daripada Allah. Demi Allah dia benar, walaupun alam menyepingkan diri di atas kebenaran itu. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, bukan di antara petunjuk yang baik, sebaik-baik petunjuk, satu petunjuk yang sangat baik. Wa khairal hadi, dibaca dengan hadi, dia baca dengan mufrad, dia tak baca dengan jamak. Dia tak kata sebaik-baik pertunjuk dan pertunjuk, tidak. Dia kata wa khairal hadi, sebaik-baik pertunjuk itu satu sahaja. Apa dia? Hadi Muhammad. Pertunjuk diidhafahkan kepada Muhammad, disandarkan kepada si pembawa pertunjuk, Muhammad. Kita bukan Muhammad di situ. Kita bukan Muhammad. Oh subhanallah. Jadi pasal itu Nabi memuji orang mengaji sunnah. Malaikat nampak sayap dia. Pasal sunnah ini adalah wahyu. Dan sunnah ini agama. Dan sunnah ini kesemuanya yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda-benda ghaib. Macam mana kita nak membuktikan Nabi Muhammad cakap benar? Takkan sikit pun tak pernah tuang kot. Kalau 23 tahun jadi Nabi, umur dia 63 tahun, takkanlah sikit-sikit tak pernah tuang. Macam mana kita nak benar Nabi tak pernah tuang? Tak ada benda. Akidah membenarkan. Akidah membenarkan. Kenapa? Siapa percaya Nabi pernah ranjau kita, dia boleh keluar daripada agama yang besar ini. Keluarlah, pergilah pada agama-agama lain. Lekehnya orang ni lebih lekeh daripada Buddha dan penganutnya. Kerana penganut Buddha tak pernah pun ingat dalam hati Buddha tu temberang. Macam mana orang ni nak duduk dalam agama mulia dan besar ni kalau dia ingat dalam hati dia, betul ke Muhammad cakap? Kau boleh pilih agama lain daripada agama Muhammad. Pasal itu agama bukan datang daripada sains, agama datang daripada akidah. Pasal itu dikatakan apa dia? Khudh aqidatuka minal kitab was sunnah ala fahmi sahabah. Ambillah akidah kamu daripada kitab, daripada sunnah yang sahih dan kepahaman para sahabat. Kenapa? Inilah kita kata masadir. Inilah kita kata tempat sandaran kepada akidah yang besar. Subhanallah ikhwan. Jangan main-main, sunnah itu besar. Pasal itu malaikat mendoakan, malaikat membuka sayap, malaikat ini memberi teduhan, dan Nabi menyatakan marhaban bi talibil ilmi. Welcome, welcome. Cuma apa putih panggil apa? Student lah. Tapi mengaji sunnah ni orang putih panggil apa? Student sunnah, student of sunnah. Boleh lah. Tapi nanti sahabat dia boleh betulkan saya balik lah. Sahabat ni dia memang free school. Dia free school, jangan main-main dengan dia. Dia free school, pasal tu dia punya knowledge dia hebat lah. Kata Nabi, ikhwan, fayarkabu ba'duhum ba'da hatta tablugha as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlubu. Allahu akbar. Kalau hijab ni diangkat, ikhwan, pengsan kita. Nabi kata macam mana malaikat support orang mengaji sunnah ni? Nabi kata satu malaikat berada di atas yang satu. Hatta tablugha as-samaa'i dunya, sampailah hang duk atas aku, sampailah berada di kaki langit dunia. Kenapa jadi lagu tu? Min hubbihim lima yatlubu, kerana malaikat terlampau mencintai apa yang mereka sedang belajar. Allahu akbar. Kita rasa macam tak ada apa-apa kan? Bersantai. Alhamdulillah kita duduk. Boleh tidur, boleh itu, boleh ini. Tetapi tengok ada makhluk yang Allah Ta'ala cipta khusus untuk mendengar kalam Allah dan kalam Rasulnya, sampai begini keadaan dia. Oh dahsyat.
Sangat hebat ikhwatul iman. Kerana itu ikhwatul iman, hari demi hari kita kena bajakan diri kita supaya mencintai majlis-majlis Ahlus Sunnah. Majlis-majlis Ahlus Sunnah. Majlis Ahlus Sunnah, majlis yang membaca Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan cerita-cerita daripada kalangan para sahabat yang disandarkan secara sahih. Itu majlis Ahlus Sunnah. Majlis Ahlul Bid'ah, dia tak tentu hala. Nama kata hadis dia tibai semua. Kita habaq kata hadis tu palsu, dekat hang semua palsu. Itu majlis Ahlul Bid'ah. Kita kata hadis tu palsu, hampa memang palsu dekat hampa tak mestinya palsu di sisi Tuhan. Oh, lagu tu dia cakap. Dia ingat kita ni duk pergi tulis palsu kat belakang hadis tu. Kita kata ulama hadis, dia kata Imam Ghazali kata ulama ada dua. Ulama ada dua. Satu ulama baik, satu ulama jahat. Habis kita kata ulama hadis ni jahat kan? Tak. Ulama hadis ke, tafsir ke, ulama apa pun semua ada dua. Habis yang kata hadis ni palsu, ulama mana? Ulama jahat lah kot. Tengok sampai macam tu. Apa jadi pada diri dia? Zuyina syaitanu a'malahum. Syaitan mempercantikkan pertuturan yang sedang dia ucap itu. Subhanallah. Jangan main-main ikhwatul iman. Allah Ta'ala dia memelihara agama dia bagaimana ikhwan? Allah Ta'ala memelihara agama dia satu dengan Allah Ta'ala menghantar para Nabi. Para Nabi. Pasal itu ikhwan, saya mula-mula saya dengar Syekh Maulud menceritakan tentang Nabi dalam khutbah jemaah dia. Dia cerita sampai dia tak boleh cerita, tersedu-sedu ayat mata dia turun. Bagaimana dia kata, bagaimana Allah telah menutup hati manusia sampai dia tak boleh terima insan yang paling mulia yang dipilih oleh Allah Ta'ala ini. Ketika dia membaca ayat, kita duk baca dalam Baqarah tu, khatamallahu ala qulubihim. Dia kata jangan main-main. Allah mampu menutup hati si mukmin dengan dicampakkan keraguan pada insan yang paling mulia ini. Pasal tu Syekh Maulud kata apa dia? Bila orang tu kata betul lah Nabi kata, lepas tu dia kata tapi, kata Syekh Maulud, orang ini telah meludah kepada Rasul dia. Bagaimana dia tahu Nabi dia suruh? Bagaimana dia tahu Nabi dia larang? Kemudian dia letak kalimat tapi untuk menolak suruhan itu dan untuk menolak larangan itu. Ini adalah hati khatamallahu ala qulubihim. Pada hati yang dalam itu telah ditutup oleh Allah Ta'ala sampai penyakitnya ada tak boleh keluar, penyakit ubat di luar tak boleh masuk dalam. Allah kata dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Insan yang bernama Muhammad tak bercakap dengan hawa nafsu. Bagaimana kita boleh ragu? Macam mana kita boleh ragu? Masa tu dia menangis. Dia cakap-cakap dia menangis. Tersedu-sedu dia kata. Kemungkinan dia kata kalau kita berada ketika Nabi menceritakan Isra' Mi'raj, kitalah si murtad yang pertama di abad ini. Syukurlah kepada kamu, kamu tak duduk di zaman itu. Kamu duduk di zaman ini, kamu boleh memperelokkan iman dan keyakinan kamu kepada Allah. Macam mana? Dan bagaimana hebatnya para sahabat. Masa tu orang Arab sampai tak boleh beza antara sihir dan wahyu. Tak boleh beza. Bulan terbelah dua, mata semua tengok. Tapi Allah memelihara hati mukmin yang tadi ni malaikat lindungi, malaikat doakan, Nabi muliakan. Hati mukmin. Kalau mukmin nak bukti dengan sains masa tu, tak boleh beza yang mana wahyu, yang mana sihir. Sains cannot find God that time. Sains tak boleh bawa kita pada Tuhan pada masa itu. Bulan terbelah, apa sains nak kata? Masa tu bukan ada kapal boleh nak pergi atas tengok retak ke tak retak bulan. Semua mata melihat bulan terbelah dua, berada di langit sana. Hak sebelah tu terbelah dua, sebelah tu berganjak ke bukit Mina. Berpisah dan bercentung. Semua mata tengok. Quran kata iqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridun wa yaqulu hadha sihrun mustamir. Kamu sudah hampir dengan kiamat, bulan mula terbelah dua. Rekahan itu berlaku. Permisahan bulan itu berlaku. Kamu semua melihat
Dan kebanyakan insan menyatakan ini sihir yang Muhammad belajar turun-temurun. Bagaimana nak beza antara sihir dan hidayah? Tak boleh beza, ikhwan. Time tu pelik, memang semua sihir. Tapi Allah boleh memilih hati-hati pengamal-pengamal sihir di kalangan Fir'aun untuk melihat tali yang bertukar menjadi tongkat, yang bertukar menjadi ulang, yang dipegang oleh Musa, itu bukan sahir, itu adalah mukjizat. Syekh Maulud kata inilah hati yang telah dimasuki oleh Alkitab dan As-Sunnah. Nak kalau Firaun tanya dekat tukang sihir dia, mana bahasa orang putih kata apa? Evidence apa yang hang boleh buktikan yang Musa bukan pengamal sihir? Bukti dia, hak ni dari tongkat jadi ulang, hak ni daripada tali jadi ulang. Sama pattern dia. Orang sihir zaman Nabi Muhammad boleh ubah macam-macam. Bulan boleh terbelah. Bukit boleh dipecah dua, tapi kesemua itu memukau mata. Bagaimana mata orang lain tak dapat beza? Allah memilih hati-hati yang tertentu untuk beriman kepada Allah. Kerana itu ikhwan, macam kita belajar dalam tafsir Hamka, apa dia kata? Buka hati untuk takwa, takwa akan masuk. Tapi kalau kita buka hati untuk benda lain yang masuk, ikhwatul iman. Pasal itu kita kena syukur, ikhwan. Kita belajar sunnah ni, subhanallah, jangan main-main. Cuma kita ni belum mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Hidayah belum masuk dalam hati. Nanti satu hari bila hidayah masuk dalam hati kita, ikhwan, air mata kita akan turun, jantung kita boleh bergetar sendiri. Betapa kita sedang memekang satu nikmat yang cukup besar dalam dunia ini. Nikmat apa dia? Alkitab dan Sunnah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat dia apa, ikhwan? Ayat yang selalu kita dengar, tapi mungkin bila kita nak faham ayat ni, kita tak sampai nak faham. Allah kata, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dahsyat. Allah mampu menyatakan khalaqatul jinna wal insa. Allah mampu kata ayat itu, dan daripada jumlah sirah ayat itu sangat sempurna. Khalaqatul jinna wal insa liya'buduni. Telah aku jadikan jin dan manusia untuk beribadat kepada aku. Tetapi Allah ubah sirah ayat itu mengikut bahasa yang paling sempurna. Wa ma khalaqatul jinna. Dia tolak sebab dulu. Seolah-olah kita faham ayat ni macam mana? Kita kata tiap-tiap pagi kita bagi 2-3 ringgit ke anak kita pergi sekolah. Lepas tu dia report card dia balik main merah ke semua, kita tengok. BM merah pula semua 20 ke bawah. Last kali kita kata apa kat anak kita? Pasal ni aku hantar habis sekolah. Pasal aku nak tengok ni lah aku hantar habis sekolah. Bahasa tu bahasa apa? Kalau anak kita dengar bahasa tu, tiba-tiba dia bangkit-bangkit, ye, rupanya pasal ni nak yang hantar, ye, rasa sayang, dia menyanyi. Ni gila punya anak. Anak yang tak faham mesej mak bapak. Bila bapak start kata, pasal ni ke? Pasal ni lah, pasal aku nak tengok merah ni, aku duk bagi pagi-pagi 3 ringgit ke hang. Yang aku jadi macam lembu duk pergi hantar ambil sekolah ni, pasal aku nak tengok merah ni lah. Maksud dia apa tu? Marahlah. Kecewa dia tu. Maka Allah katakan, mukhalafah ayah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia melainkan untuk ibadah. Bila hamba itu tidak ibadah, maka datang ayat tadi. Pasal ni lah aku buat hang. Bila orang azan, hamba tu tak semayang, dan Allah kata, pasal ni lah aku buat hang. Pasal suruh hang derhaka aku lah. Kenapa? Bahasa dia, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat pada aku. Dahsyat, ikhwatul iman. Kata Syekh Maulud, ayat ini telah mengajak pelajaran. Dalam dunia ni dia kata, tidak ada orang tahu pasal ibadat melainkan Rasul yang Allah hantar. Bagaimana manusia nak dekat diri pada Allah? Dia kena mencari Rasul.
Karena itu pada ayat ini kata dia telah tercipta pegangan hidup. Alkitab, As-Sunnah telah ada di situ. Bagaimana kita nak? Allah kata la ilaha illallah. Ya, Allah minta tauhid kita. Bagaimana nak tauhid? Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Melalui Muhammad yang telah aku hantar sebagai Rasul. Oh dahsyat. Ini menunjukkan ikhwan, kedudukan sunnah itu selalu tinggi. Dan kita kena bersyukur pada Allah, kita dapat belajar sunnah. Kita dapat belajar sunnah. Ikhwan, rasanya malam ni kita sampai muka surat 117. Kita sampai pada muka surat 117. Malam ni kita masuk bab ni, nombor berapa ni? Satu dengan ni. Ni bahasa ni orang panggil bahasa apa? Roman. Roman saya tak ada belajar. Dia bawa satu, dia bawa I, dia bawa V. Maksud dia 4 nah. Baik, saya tulis bang nama 4. Bab yang keempat, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak memberi pandangan dia, tidak mengomentari Al-Quran dengan menyatakan aku tidak menyatakan Al-Quran itu makhluk dan tidak menyatakan bukan makhluk. Berkenaan dengan kita, Ahlus Sunnah kata Quran bukan makhluk, kalam Allah. Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah kata Quran makhluk. Ada orang yang duduk atas pagar, dia tak mau terlibat dalam perbincangan ni. Dia tak mau kata Quran makhluk, dia tak mau kata Quran itu bukan makhluk. Pada dia tawakuf, mendiamkan diri. Abu Hasan Asy'ari nak komplain puak ni. Tengok ikhwan, pada bab ini ada pelajaran. Apa dia? Dalam akidah kita tak boleh tawakuf. Tak boleh tawakuf. Bermakna kita tak boleh duduk pada pihak nombor 3. Tak boleh. Dalam akidah, imma akidah kita sahih, imma akidah kita batil. Which one? Make some decision. Dia tak boleh. Saya Ahlus Sunnah pun bagus juga, Syiah pun bagus juga, dua-dua Islam. Saya nak kata lagu mana? Tak boleh. Which one? Yang mana satu hang terima? Ni hak duk jadi di Syria ni. Apa nama dia? Apa Bashar Asad. Dia tampak muka orang ni, tentera dia tampak la ilaha illa bashar, tak ada Tuhan malaikat. Oh dahsyat, sampai macam tu. Dia pegang orang perempuan Ahlus Sunnah, buang tingkat 3, tingkat 4, buang macam buang ketir batu. Paling kita heran, dunia Iran tak komen. Ini paling takut. At least you say something lah. You Republik Islam kan, you katalah sesuatu. Memang kami Syiah, tapi kami bukan Syiah macam tu. Macam bila September 11 September berlaku kan, orang Islam bangkit bagi tahu. Kalau hampa nak tuduh orang Islam, kami nak bagi tahu orang Islam ni bunuh kucing pun tak boleh. Orang Islam ni tak bagi makan kucing, belah kucing pun satu dosa. Ni pula pergi bunuh orang. Jangan kata tu daripada Islam. At least orang kata apa dia? Satu penafian dibuat supaya jangan dikaitkan dengan Islam. Tapi hari ni tak ada sebarang penafian. Dia macam tawakuf. Kata tak pun tak, kata ya pun tak. Kami sokong tak, tak sokong pun tak. Tawakuf. Belajar pada malam ni bahawa tawakuf dalam akidah tak boleh. Akidah awak Ahlus Sunnah, nyatakan Ahlus Sunnah. Akidah batil, nyatakan batil. Kalau tawakuf bermakna akidah awak bukan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah. Nyatakan yang sebenar. Saya menyatakan Allah Ta'ala berada di atas arash. Dan arash adalah makhluk dan Allah bukan makhluk. Bagaimana dia bersemayam? Dia itu khalik, arash itu makhluk. Macam mana? Majhul. Quran tak bagi tahu, sunnah tak bagi tahu. Kami tak tahu kaifiat dia. Kami tidak menyoal.
kami beriman dengannya adalah wajib, dan menolaknya keluar daripada aliran Ahlus Sunnah. Tak boleh tawakuf. Tak boleh tawakuf. Baik. Jawab. Mengapa kalian mengira dan menyatakan seperti itu? Imam Abu Hasan, tajuk itu dijadikan soalan. Jahmiyah, Mu'tazilah dan Qadariyah, depa tawakuf, depa tak mau kata Quran itu satu puak yang ketiga ni, dia tak seperti Jahmiyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Dia tak mau komen Quran itu makhluk, dan dia tak mau kata Quran bukan makhluk. Dia tak mau komen dalam bab ni. Abu Hasan kata, mengapa kalian mengira dan menyatakan demikian? Kenapa prinsip itu kamu ambil? Jika mereka menyatakan, kami menyatakan demikian itu kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan dalam kitabnya bahawa Al-Quran itu makhluk, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga tidak bersabda demikian, serta tidak juga dari kesepakatan kaum muslimin demikian juga bahawa Allah tidak. Imam Abu Hasan kata pada mereka, kenapa ambil sikap demikian? Dia kata salah satu sebabnya kerana Quran tidak ada dalil yang sarih menyatakan Quran bukan makhluk, dan tidak ada dalil yang sarih Quran defend diri dia bukan makhluk, dan tidak ada dalil yang kuat Quran menyatakan dia makhluk. Demikian juga dengan sunnah. Nabi tak pernah kata Quran makhluk, Nabi tak pernah kata Quran bukan makhluk. Jadi kerana kami pihak ketiga ni jawab, kerana kami tak jumpa dalil macam ni, maka kami diam. Ahlus Sunnah nak berdebat dengan Jahmiyah, hampa debat lah. Ahlus Sunnah nak kata Quran bukan makhluk, kata. Jahmiyah nak kata Quran makhluk, kata. Kami tetap puak ketiga, tak akan kata Quran makhluk, tak akan kata Quran bukan makhluk, kerana perbincangan seperti ini tidak pernah wujud di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dahsyat dia jawab. Dia jawab tu dahsyat. Tengok Imam Abu Hasan nak jawab Sunnah. Demikian juga kata Imam Abu Hasan. Okeylah kalau macam tu. Demikian juga bahawa Allah tidak menyatakan dalam kitabnya bahawa Al-Quran bukan makhluk, dan tidak juga dikatakan oleh Nabi, serta tidak juga dari kesepakatan kaum muslimin. Dalam hal ini kami tawakuf, tidak menyatakan makhluk dan tidak juga menyatakan bukan makhluk. Dikatakan kepada mereka, apakah Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kalian, jangan kalian komentar, jangan katakan bukan makhluk, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada kalian, jangan kalian komentari dan jangan kalian katakan bukan makhluk? Ataukah kaum muslimin telah sepakat untuk tawakuf dari ucapan bahawa Al-Quran bukan makhluk? Ini orang panggil apa? Mantik. Hang kata Quran tak kata dia makhluk, Quran juga tak defend diri dia bukan makhluk. Dia tak defend. Lah, pendirian tawakuf tu, Quran juga tak pernah suruh kita tawakuf. Quran juga tak membawa akidah yang ketiga. Di sisi Jahmiyah, Quran makhluk. Di sisi Ahlu Sunnah, Quran bukan makhluk. Maka dia tak ada perbincangan yang ketiga. Apa dia? Tawakuf. Tawakuf tu tak ada. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah. Macam mana hang boleh ambil akidah tawakuf? Sedangkan hang baru kata tadi, Quran tak kata dia makhluk, Quran tak kata dia bukan makhluk. Tapi hang ambil pendirian mendiamkan diri. Mendiamkan diri juga tidak datang daripada Al-Quran. Ini orang panggil mantik, makul. Dia ambil secara logik. Orang kata apa? Wiper by wiper ke? Wiper ke gun ke? Wiper tu kereta kan, silap. Ini senjata dengan senjata. Lama tak cakap orang putih, dia silap sikit. Baik, ikhwatul iman. Weapon. Senjata dengan senjata. Dia ambil senjata kawan tu, dia tikam kawan tu balik. Jika mereka jawab benar, berarti mereka telah berdusta.
Imam Abu Hassan tengok dia perangkap sama Allah tu. Dia perangkap. Kalau kawan tu kata, betul lah apa hang kata, memanglah kita tak boleh tawakuf. Quran pun tak kata dia bukan makhluk. Dia pun tak kata diri dia makhluk. Kalau puak ketiga ni jawab benar, kata Imam Abu Hassan, dusta kamu. Kamu berdusta kalau kamu menganggap Quran menyepikan diri dia daripada berkata sesuatu tentang diri dia. Kamu dusta. Kerana Quran telah mempertahankan diri dia bukan makhluk. Macam mana ni antum tengok kalau manusia ni akidah dia pun tak selesai. Macam mana dia nak ujah dengan orang? Akidah tak selesai. Akidah pun tak lepas lagi. Tak terlepas. Dia tu ingat sikap tawakuf dia tu betul. Imam Abu Hassan teh dia sikit aja. Tawakuf pun tak ada dalil dalam Quran. Saya tawakuf, tak mau kata dia makhluk, tak mau kata dia bukan makhluk. Kerana dia pun tak kata dia makhluk, dia pun tak kata dia bukan makhluk. Jadi saya tawakuf. Betul kalau gitu? Pada awal dia kata dia betul ya. Abu Hassan mai kata Quran juga tak suruh kita sengak. Quran adakah dia suruh kita tawakuf? Dia pun tak suruh kita tawakuf. Habis macam mana hang boleh tawakuf? Dia tu kata betul lah hang cakap lagu tu. Betul lah. Bila dia tu duk kata betul-betul, Abu Hassan lipat terus. Abu Hassan kata kau dusta. Tidak. Dikatakan kepada mereka, kamu jangan bertawakuf daripada berpendapat Quran bukan makhluk. Dengan berhujah tawakuf yang kalian pegang untuk diri kalian. Kamu jangan bertawakuf nak sengak aja. Saya tak mau sokong Mu'tazilah, saya tak mau sokong Ahlus Sunnah. Mu'tazilah kata Quran makhluk, Ahlus Sunnah kata Quran ini kalam Allah. Saya tak mau. Saya nak tak mau campur mana-mana. Saya nak kata biar pilih siapa nak kata makhluk lah. Nak kata kalam Allah lah. Dia tak ada jejah apa-apa. Yang tu orang panggil sifat tawakuf. Abu Hassan kata jangan berpendirian demikian. Mengapa kalian tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk? Kenapa tak mau buka kepala, tak mau jernih sikit kepala kita tengok ayat Quran? Quran mempertahankan diri dia sebagai kalam Allah berlambak dalam Quran. Macam mana hang boleh tawakuf? Dululah kalau tak silap saya lah, saya pun kecil lagi masa tu. Tak silap saya bekas polis negara lah, ketua polis negara. Tapi lepas tu dia tukar jawatan lain. Dia kata dia tak jumpa ayat judi dalam Quran. Tapi cerita lama saya ingat. Masa tu saya kecil lagi saya ingat. Tapi mungkin benda ni jadi di Indrapura. Mr. Klon punya negeri kan, Profesor Klon. Ada orang dia boleh kata dia tak jumpa ayat judi. Lagu tu boleh ada. Nampak sangat. Mai bulan puasa dia tak pernah tadarus. Nampak sangat. Kita duk tadarus ni jumpalah ayat tu, innamal khamru wal maisir. Dia kata maisir ada, judi tak ada. Lepas tu ayat tu kata innamal khamru wal judi. Dia mau. Tengok manusia ni. Akidah pun tak selesai. Lagu ni punya perak duk ada. Tiba-tiba kita nak suruh si perak lagu ni jaga akidah orang. Biar betul. Saya katakan ikhwatul iman. Mungkin saya punya cakap ni bahasa tak baik lah. Kan? Tapi antum bayang, salah satu daripada benda yang kita tak buat di Malaysia ni apa dia? Memberi penjelasan akidah kepada para pemimpin. Quran kata, antum tengok, Quran kata siapa yang ambil riba dia perang dengan Allah dan Rasul. War, W-A-R, war, macam mana? War, maksud dia perang. Fa'ati biharbin minallahi wa rasulihi dalam surat Baqarah. Siapa yang ambil riba dia perang dengan Allah. Ikhwan, kalau pemimpin tu besar di London, daripada kecil potong kek, tahun pertama potong kek birthday pak dia buat, tahun ke-6 potong kek nak batang kendi,
Sampai umur 20, 30, cop lilin. Cop lilin, happy birthday to you. Potong kek 14, ambil satu penjuru, mak bapak jolok masuk dalam mulut dia. Itu sebagai tanda cinta kasih. Dia tak pernah mengaji apa itu riba di sisi Tuhan. Mungkinkah dia jadi pemimpin, dia boleh lawan riba? Tak tahu one day satu hari kita pergi duduk atas meja dia. Kita kata, kamu lah minister, do something lah. Riba ni besar. Dekat kita besar. Dalam knowledge dia, dalam benak dia, dalam kepala otak dia. Apanya hampa kaplah dengan riba ni? Ni satu bisnes yang baik. Dia tak akan nampak dosa sehinggalah kita murnikan akidah dia. Tapi sayang ikhwatul iman, usaha menjernihkan akidah para pemimpin tidak dibuat di atas jalan Ahlus Sunnah. Tak dibuat. Dalam akidah ni kita tak serang ikhwan. Pasal itu dalam Ihya Imam Ghazali, bila Abdullah bin Mas'ud bertemu dengan puak-puak Mu'tazilah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud kata pada anak murid dia, benarkan mereka masuk majlis kita dan suruh yang nak masuk tu yang paling cerdik di kalangan mereka. Aku tak mau yang paling bodoh sebab dia tak boleh faham apa aku nak kata. Antum tengok bagaimana dia ucap ahlan wa sahlan wa marhaban, nak memurnikan akidah orang. Kita nak murni akidah orang, boleh kita pergi panggil pelak kat dia. Dia minister, panggil kita ambil pejabat dia, bagi satu ceramah, kita ni pelak weh. Alamak. Kalau hang cakap macam tu kat dia, ini bukan menjernihkan akidah. Dia meluat, dia benci tengok kita. Kenapa? Kita kata line dia dengan line kita berbeza. Kita daripada kecil dah mengaji sifat 20. Cantiklah. Besar pun kita buang baru mengaji akidah rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Besar sikit lah ni baru mengaji akidah tahawiyah. Ni dah besar dah ni. Baru kita mengaji akidah tahawiyah. Lain kita daripada kecil duk kenal akidah. Lain dia daripada besar duk kenal western culture, western education, western life, western food. Dia begitu. Dia ni duk paling dekat dengan western. Kita ni daripada kecil dah duk kenal dah. Allah itu wujud, Allah itu ada, tak boleh tak ada, azab dia ada, janji dia ada, neraka ada. Hamba Allah ni daripada kecil tak ada yang tu, tak ada. Just believe God. Just believe. Maybe agama betul panggil apa? Maybe the origin is same. Maybe mungkin dia percaya Tuhan di atas nama Tuhan, tapi pelaksanaan agama ni semua sama. Antum bayang kepala otak dia semak sampai setara tu. Tak tahu kita pergi jumpa dia, kita kata, minister bila you nak buat hudud? Dia sakit perut 4 hari semelik. Kita tahulah hudud tu apa dah. Kita duk mengaji. Watilka hududullah. Duk mengaji. Dia, orang putih kata empty knowledge. Empty. Zero tentang agama. Maka satu pendekatan dakwah baru mesti kita buat, ikhwan. Kita tak pernah target 2 tahun kita nak dakwah kepada minister-minister kita dalam negeri kita. Tak pernah. Kita boleh pergi dakwah di Sungai Siput pada orang asli. Kita pergi sampai Sabah, Sarawak. Kadang-kadang nak sembang dengan puak-puak utara pula dah. Puak-puak Dayak Kadazan ni tak tahu bahasa apa. Kadang-kadang main utau tangan. Bulan ni kita pergi, kita buat surau. Dia seronok. Kita pun masak nasi kawah semua apa, bagi dia cekik semua. Lepas tahun depan kita pergi, surau kita jadi gereja. Kita kata, kita pun cakap dengan dia, apa pasal? Dia kata bagi surau nasi masak sekali je, makan mau hari-hari. Gereja main bawa Kentucky, McDonald, sedap sehingga menjilat jari. Tukar dia kata. Kadang-kadang kita sayang dengan agama, kita sanggup sampai ke Sabah, Sarawak, kita cakap lemah lembut dengan orang yang tak boleh faham maksud kita.
Tapi dengan orang kita, bangsa kita, agama kita, kita tak pernah target apa-apa dan dia lebih mudah faham agama kita cakap. Kita tak pernah buat kerja cara serius. Pada saya, ikhwan, ini satu knowledge criminal. Jenayah dalam agama. Kadang-kadang keluar satu menteri dalam TV, kita kata dia ni apa, kamjat ni mana boleh. Kamjat tu bagi satu baik punya. Kamjat Perak ni semua mana boleh faham. Depa ni Turut Harbi punya. Turut Harbi tak bagi tahu. Subhanallah. Saya tak kata orang tu baik. Cuma saya kata sekarang ini dakwah ahlu sunnah, takkan ahlu sunnah punya dakwah ni somrono. Takkan dia punya dakwah ni dakwah apa? Dan ahlu sunnah punya dakwah lah yang sahabat pakai. Macam mana Heraklius dalam Sahih Bukhari terpikat dengan dakwah Nabi. Cuma dia tak ikut. Pasal dia punya orang dekat-dekat kata, tuanku, kalau tuanku ikut, tuanku kena hati-hati. Semua istana punya adat kena ubah, kena ikut Muhammad. Baik tuanku pikat 5-6 kali. Dia pun buat istikharah semua, tak jadi ikut. Keputusan istikharah dia tak ikut. Tapi macam mana Nabi boleh ucap kalimah tu sampai Herakla ni dalam Bukhari nak dengar? Adakah Nabi bagi tahu bahasa baik-baik punya, ni haram jadah dengar elok? Tak. Yang tu bahasa kita. Tu bahasa kita, ya kawan. Antum tengok ni, kita duk mengaji Al-Ibanah ni, sikit main kat dalam akidah kawan ni. Tapi antum tengok bahasa Imam Abu Hasan nak pulih bagi dia faham. Tapi satu masa dia tak faham urusan Allah. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, tak boleh bagi la tahdi, tak boleh menunjuki. Walaupun kamu nak bagi hidayah, kamu tak boleh Muhammad. Urusan Allah yang bagi hidayah, dan Allah tahu siapa yang patut dapat hidayah. Kamu tak tahu Muhammad. Subhanallah, ya khatul iman. Saya duk tengok Al-Ibanah ni, rentak metod yang dia pakai ni luar biasa. Dia sabar, dia tekun, kerana pada dia sebahagian manusia telah rosak kerana bahasa dia. Dia kena betulkan sampai ke akar umbi hati manusia. Allah kita, ya kawan, dalam kita duk mengaji Ibanah ni, manhaj dia, metod dakwah dia, kita kalah. Dia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, seorang imam dan tokoh ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah. Ikhwan tengok apa dia duk cakap dengan kita. Pasal apa dia kata tak mau tengok ayat-ayat Quran yang kata Quran defend dia. Quran duk bagi tahu kata dia kalam Allah, dia kalam Allah. Macam mana hang tak mau kata dia kalam Allah? Maka dia bagi penjelasan. Jika mereka kata kami tidak menemukan dalam Al-Quran, kalau puak-puak ketiga ni kata, mana ada ayat Quran yang kata Quran kata dia bukan makhluk? Tengok, macam Syekh tadi tak jumpa ayat judi. Macam tu dia jawab. Kata kat dia, jika kalian tidak mendapatinya dalam Al-Quran, lantas mengapa kalian menganggapnya tidak tercentum? Kerana hang cari tak jumpa, kenapa hang buat kesimpulan tak ada? Tengok, satu teknik dakwah dia ajar kat kita. Kawan tu kata mana ada, cari habis ada kah? Cari habis tak jumpa. Macam mana hang cari habis tak jumpa? Aku duk cari ada. Orang tua kata apa? Ni cari dengan mata ke cari dengan hidung? Kan dulu ada bahasa tua-tua, dia kata jelangak. Satu macamnya jelangak. Dia letak pelas ayak atas lantai dia tu boleh pergi sepak. Dia kata jelangak. Orang jalan dengan mata tu tak sepak, hang jalan dengan hidung, pasal tu hang sepak. Macam mana? Tak jumpa lain, tak ada lain. Kadang-kadang mata kita ni dia punya flash tak kuat. Kita cari cermin mata kita tak ada. Cucu cari ada. Mata kita ada. Kan? Kadang-kadang kita kenal lagu tu. Cucu jumpa, Tok Wan cari tak jumpa. Tok Wan cucu cari satu rumah tak ada, kata rokok. Tengok-tengok Tok Wan duk balas dah. Hai, tang mana Tok Wan pergi jumpa tu? Subhanallah. Bukan bermakna tak ada, ada tak jumpa.
Ni Imam Abu Hasan duk sembang dengan mereka ni. Kemudian kami akan memberitahukan kalian dan membacakan kepada kalian ayat-ayat dalam kitabullah, dan kami pakai sebagai hujah untuk menetapkan bahawa Al-Quran bukan makhluk. Abu Hasan kata, kalau hang tak jumpa, hang dengar aku nak cerita ayat-ayat yang ada. Anda tengok metod dakwah saya kata tadi. Abu Hasan boleh kata buta, boleh kata buta akal, mata buta mana, kacamata tak cukup power, mungkin rabun dekat pakai kacamata rabun jauh, pasal itulah hang tak jumpa. Boleh kata, boleh sidai. Dah. Depa ni orang tak tahu. Ini first round, bukan round kepada peperangan, tapi pada penjelasan. Second round mungkin war. Kita hujah dengan dia. Yang ni penjelasan. Kita kena bagi penjelasan. Maka dia pun senaraikan ayat-ayat ni. Sedangkan ayat ni lah ayat yang kita dah baca dah. Ayat ni lah dia pakai hujah kepada Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, menyatakan Quran bukan makhluk. Dia sanggup repeat lagi sekali untuk beritahu pihak yang ketiga ni. Inilah ayat-ayat dia. Tapi masuk muka surat 118, dia hanya bawa ayat tapi tak bawa penjelasan. Pasal apa? Dia telah bagi jelas muka surat 85, 86, 87. Masa kita dah baca tu, inilah ayat-ayat yang dia bagi penjelasan. Tak mana poin dia. Daripada bahasa Arabnya Quran pakai menunjukkan Quran bukan makhluk. Antum tengok sikap ahlu sunnah ni sangat dahsyat, ikhwan. Tak ada putus asa. Sangat hebat, sangat lurus, sangat jelas, ikhwan. Sangat jelas. Tengok apa dia? Dia kata inilah ayat-ayat dia yang kami buat sebagai hujah. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Maha ala lahul khalqu. Ketahuilah bagi Allah Ta'ala itu khalqu, dia mencipta, wal amru, dia memerintah. Maka kalam Allah Ta'ala itu berkaitan dengan perintah. Dia suruh semayang, dia turun ayat semayang. Maka ayat semayang dari diri dia. Maka dalam ayat ni kata apa dia? Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah lahu, baginya lah al khalqu, ciptaan dan perintah. Allah kata perintah tu dari diri dia. Macam mana kita boleh kata makhluk? Adakah dari diri Tuhan tu makhluk? Benda keluar daripada diri dia makhluk? Tak. Makhluk apa yang dia buat. Tapi dari diri dia adalah dari diri dia. Itu kalam dia. Ni Abu Hasan bagi satu ayat. Ayat lagi. Innama qawluna li syai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Tengok, Allah Ta'ala kata innama qauluna. Dia kata qauluna, perkataan kami. Sedangkan ayat ini berkaitan dengan penurunan Al-Quran. Hebat tak mana ayat Quran ni. Allah kata ni pun taukid lagi. Innama, sesungguh-sungguhnya qauluna, perkataan kami, kalam kami, li syai'in, pada satu benda, iza aradnahu, bila kami nak jadi satu benda, kami kata. Allah kata, dia kata, bermakna Allah ni ada kalam. Maka mana kalam yang dia kata tu? Quran. Tak nampak lagi kah, kata Imam Abu Hasan, Al-Quran duk menyatakan dia tu kalam Tuhan? Ayat lagi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Di sini dia kata kalimati rabbi, kalimat-kalimat Tuhanku. Tengok, Allah menjandarkan dia ada kalimat, dia ada kalam. Macam mana hang boleh tawakuf? Macam mana hang tak mau kata Tuhan ada kalam? Abu Hasan ambil semua ayat ni, letak kat dia. Manusia kan, ikhwan, dia nak beriman dengan Tuhan, dia rasa jalan dia betul. Sunnah bawa dia pada jalan yang lagi hebat, lagi jelas. Tengok,
Dan dalil-dalil lain yang tercantum dalam Al-Quran. Hai, kita nak tahu kata Quran ni bukan makhluk, kita buka bab dia lah, bab yang telah kita lepas. Bab Quran itu bukan makhluk. Banyak bab tu dah ada, kita boleh semak balik. Dikatakan kepada mereka, jika demikian halnya kalian juga harus bersikap tawakuf dalam setiap ikhtilaf yang ada di antara manusia, dan kalian tidak dapat mengemukakan pendapat apapun. Kalau hang ni nak ambil sikap berdiam diri, tak mau menyebelahi mana-mana dalam akidah, sepatutnya bukan dalam akidah saja, bahkan dalam semua masalah dalam dunia, hang jangan sokong mana-mana, hang kena ambil sikap yang ketiga. Bila dia ni kata sentuh wanita batai, dia ni kata tak batai, hang kena ambil nombor 3. Nombor 3 tu apa? Hak batai dia tu ambil lah, tak batai dia ni ambil. Nombor 3 apa dia? Nombor 3 tak usah sentuh langsung. Mendiamkan diri tu macam mana nak mendiamkan diri? Kita nak buat ibadat. Abu Hasan kata nanti silap banyak. Maka tawakuh dalam akidah ni tak betul langsung. Salah total. Salah total. Jika kalian boleh memilih salah satu pendapat kaum muslimin kerana ada dalil yang sahih, mengapa kalian tidak menyatakan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk dengan dalil-dalil yang telah kami sebut tadi dalam kitab ini? Kalau kita percaya pada prinsip satu benda kena ada riwayat yang sahih, maka kenapa kita tak boleh menerima ayat-ayat Quran yang kita duk sembang ni secara sarih? Allah menyatakan dia ada kalam, dia ada bercakap. Kenapa tak boleh sokong yang jelas ni? Tengok ikhwana, dalam akidah dia lain, dalam mengaji fiqh dia lain. Tapi selalu saya ulang, ilmu fiqh dan akidah tidak langsung bertembung. Ta'arud tak akan berlaku, pertentangan tak akan berlaku, kerana fiqh dia lahir daripada akidah. Ini diambil daripada hadis Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5 perkara. Syahadah kepada Allah, mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Selepas pengakuan itu berlaku, barulah berlaku sembahyang, puasa, zakat dan haji. Sembahyang dikeluarkan daripada akidah, puasa dikeluarkan daripada akidah. Kita nak pergi tukar puasa, orang puasa keluar matahari, buka puasa jatuh matahari. Kita nak puasa jatuh matahari, buka puasa keluar matahari. Tak boleh. Kerana sah batal puasa ada kena mengena dengan hal akidah, keyakinan kita apa Nabi cakap. Nabi ketika puasa, dia rasa dahaga, dia ambil ayak, dia letak atas kepala dia, dia ambil ayak, dia bagi basah tengkok-tengkok dia. Lepas tu dia kata, amboi letihnya hari ni. Macam mana kita nak kata makruh mandi bulan puasa? Macam mana kita nak kata? Macam mana kita nak kata tak boleh merongot? Anak-anak merongot, mak hari ni panas ni puasa. Jangan cakap lagu tu, berdosa. Macam mana ni? Sedangkan Nabi ambil ayak buah atas kepala, lepas tu dia kata hari ni panas sungguh. Kita tak bagi anak kita merongot. Tak boleh, ni dia perongot. Kita batal puasa pun boleh batal, pahala pun boleh batal. Kerana ibadat lahir daripada akidah. Dan paling dahsyat, ibadat meneladani Rasulullah. Dia bukan contoh orang. Dia bukan contoh orang. Nabi ketika puasa, Syekh Albani kata hadis ni adalah hadis yang sahih. Walaupun ada orang ulama lain kata hadis ni dhaif, Syekh Albani kata sahih. Tengah Nabi puasa, dia ambil ayat sembahyang semua, dia nak keluar pergi sembahyang. Masa dia keluar tu Pak Amir, dia tengok Aisyah duduk sebelah, dia cium pipi Aisyah. Dia kata puasa tak batal, wuduk tak batal. Macam mana kita nak pegang dengan hukum? Kita puasa, suruh bini duduk jejak, aku puasa, hang apa pun tak ni, lepas buka puasa, hormat sikit ni bulan puasa. Macam mana kita nak cakap macam tu? Kekasih Allah ni bukan kata Aisyah duduk dekat, Aisyah duduk jauh, dia pergi cium pipi. Macam mana nak kata batal puasa? Dia kata puasa tak batal, wuduk tak batal. Macam mana kita nak dah ambil wuduk semua bakmik kan? Laki dia lalu-lalu dia kata dah tahu orang ambil wuduk main dekat-dekat orang lagi. Macam mana nak kata lagu tu? Kekasih Allah kata tak batal. Kerana ibadat ini
Bukan saja mementingkan soal niat, tetapi meneladani insan yang nama dah dikatakan Muhammadun Rasulullah tadi. Mesti meneladani dia. Subhanallah, ikhwatul iman. Orang kata hang ni sembahyang tak khusyuk. Kita fokus. Bahasa lah kan, fokus. Kita takbir, Allahu Akbar. Jam tangan ke, apa pun tak mau ingat. Fokus. Habis kalau tak boleh fokus, tak khusyuk. Mesti makan tuan Cina ni. Itu macamnya hukuman dia cok. Mesti makan mi kuning Cina. Nanti sah. Dalam hadis Bukhari, Nabi sembahyang asar. Habis sembahyang asar, terus masuk ke rumah. Keluar macam mas lagu tu. Nabi kata, benda ni kacau betul aku. Sampai dalam sembahyang aku duk teringat benda ni. Aku teringat nak sedekah. Kerana benda ni duduk dalam rumah aku terlalu lama. Daripada pagi tadi sampai waktu asar. Lama dah dia tak berhak duduk di rumah aku. Tengah sembahyang tadi aku teringat nak sedekah. Dia kata pada sahabat dia, pergi sedekah pada orang miskin. Hadis tu bagi tahu apa? Nabi tengah sembahyang teringat nak sedekah. Bagaimana kita boleh kata kalau orang tu sembahyang teringat nak sedekah tak khusyuk? Habis khusyuk ni apa dah? Khusyuk ni sampai rumah terbakar jadi abu. Kita duduk tang situ. Itu bukan khusyuk, tu roci. Tak boleh lah macam tu. Pasal apa? Ibadat ni meneladani. Macam mana kita nak pi simpul satu benda sedangkan benda tu lawan dengan sunnah junjungan alam? Tak boleh. Akidah kita, ibadah kita, akhlak yang kita perkenal ke orang ini, ikhwan, kita meneladani. Akidah macam tu. Nabi kata Allah berada di arash. Nabi kata Allah turun mai sampai langit dunia. Apa hak kita nak pergi guna bahasa lain? Salahkah kita pakai bahasa tu? Tak ada salah apa. Kan macam dalam kuliah, Pak Cik Bulia duk kata selalu, daripada salat tarawih kita ubah bahasa kita kepada qiyamul Ramadan. Mulai hari ni semain tarawih tak ada dah. Dengar orang luar, alamak, tak ada dah semain tarawih. Mulai hari ni, tahun ni kita tak akan sembahyang dah tarawih. Pasal apa? Semain tarawih tak pernah wujud. Habis tu lepas isyak nak buat apa? Karaoke, menari. Orang tanya tak. Kita memilih bahasa Nabi. Apa dia? Qiyamul Ramadan. Qiyam Ramadan. Semain tarawih tu Nabi namakan dia dengan Qiyamul Ramadan. Dalam hadis Bukhari, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, Allah Ta'ala dengan iman dan mengharapkan Allah, maka Nabi kata Allah ampun dosa dia. Maka Nabi tak sebut semain tarawih. Baru ni pun kita duk baca, saya, Pak Cik Bulia, Pak Anjang pun kita buka Al-Um baca. Al-Um. Dalam Al-Um, Imam Syafi'i kata apa dia? Qama min syahri Ramadan. Dirikan malam-malam daripada bulan Ramadan. Bermakna bahasa yang tepat adalah Qiyamul Ramadan. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat Qiyamul Ramadan kerana Allah makmum. Allahu Akbar. Sembahyang. Tarawih nak buat bila? Tarawih lah tu. Cuma lah ni kita duk panggil tarawih. Bahasa yang betul Qiyamul Ramadan. Pasal apa? Pasal dia tak ada dalam bulan Syawal. Dia tak ada Qiyam Syawal. Dia tak ada. Dia ada Qiyam Ramadan. Qiyam Rajab pun tak ada. Jadi elok, apa salahnya kita pakai bahasa Nabi? Nak pergi mana? Nak pergi sembahyang Qiyam Ramadan. Terbalik kawan tu dengan tayar basikal naik atas 4-4. Saya ingatlah Pak Mit hilang dah. Ada Pak Mit, siapa lagi dengan saya? Kami pergi Al-Ustaz. Ceramah kat Al-Ustaz. Tok Bilal masjid lah, Pak Cik tu. Jadi bila soalan itu timbul tentang sembahyang tarawih, maka saya bagi penjelasan. Saya kata sebenarnya sembahyang tarawih tak wujud, tak ada. Yang adanya Qiyamul Ramadan.
Jadi Tok Bilal masjid tu, bila saya buka soalan, Tok pakcik tu dia mai rapat dengan saya. Dia kata, dia dengan penat dia tu, Ustaz ni nak tanya, 10 tahun sampai dia tanya tu, dia duduk garu macam ni. 10 tahun dia kata, saya jadi Tok Bilal masjid tak pernah dengar. Ni baru dengar. Ada 2 soalan nak tanya. Satu, yang duk semain tarawih lama-lama tu jadi lagu mana? Yang kedua nak tanya, awak ustaz lain tak cakap macam ustaz cakap ni? Awak mereka tak belajar ke? Satu penjelasan lain pula saya bagi. Tak berarti hadis ni hadis Bukhari, ada dalam kitab Imam Syafi'i semua, ada. Dia kata tahun ni takkanlah saya nak bangkit-bangkit, saya nak kata usalli sunatan, sunat apa tadi? Dia kata susah nak apa kan? Apa tadi? Saya kata qiyamul Ramadan. Dia kata tak pernah saya Tok Bilal tahun ni nak kena pegang mic, nak riau lagi ni. Macam mana ni? Saya kata pakcik riau lah. Riau tu tak riau. Kan? Cuma pakcik ubah. Salatu jami'ah min qiyami Ramadan. Jom kita bangkit sembahyang jamaah daripada menghidupkan malam-malam Ramadan. Kalau orang tanya, tarawih nak buat bila? Pakcik riau lagi sekali. Qiyami Ramadan. Subhanallah. Pasal apa? Tak salah nak kata tarawih pun, tapi salahkah pakai bahasa Nabi? Lagi tak salah. Ada orang tanya saya, yang nak minta satu masjid sunnah ni, awak masjid yang duk ada ni tak betul. Tapi sebelum tu Pakcik Buya tolong jawab dah kat saya. Tapi ada member pula tolong jawab kat saya. Member kata, kalau kita pergi ke sungai Seri Petaling, di situ ada satu masjid besar, dikatakan masjid tu masjid tabligh, kan? Masjid tu, dan dia beroperasi daripada A sampai Z cara pemahaman orang tabligh. Jadi kawan tu kata, kalau masjid ni boleh beroperasi secara tabligh, awak masjid yang tak beroperasi secara tabligh ni tak kenal kat mana? Sampai kita kena bagi satu masjid kat tabligh ni. Dia pula cakap hujah lagu tu, saya punya duk seronok ada orang bela. Pasal kita pun dah kering, ayat liak kering, semua kering habis dah. Cuma badan je tak kering lagi. Kawan ni tolong bela. Dia kata kalau kita nak selaraskan dalam Malaysia, maka masjid tabligh semua tak boleh ada. Pasal apa? Wujud dia pecah belah. Tiap-tiap negeri ada malam, macam di Pulau Pinang, malam Jumaat kan, mereka ke masjid Bengali, Chulia Serik sana, mereka operasi. Jangan benarkan. Sebab apa? Operasi dia lain macam. Kalau nak selaras. Tapi pasal apa hak tu tak kacau? Kita tak kata pun yang tu pelik daripada orang. Kita masih iktiraf dia sunnah. Kenapa nak azan sekali nak ingat pelik? Dia tolong bela. Saya punya seronok ada pembela. Pasal apa nak anggap ni pelik? Bahkan dia kata, bila idea ni datang, kita kena syukur kepada Allah. Pasal apa? Orang nak ajak kita ikut sunnah Nabi, yang kita duk buat sambutan maulud Nabi itulah. Dia semangat, dia bela. Dia kata satu idea yang baik, mesti naik sampai ke tengah. Dia kata mesti naik sampai ke tengah. Tak boleh naik kita penaik. Tak boleh jalan betul, jalan tak betul kita pakai. Naik tetap naik, dia kata. Saya kata alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Kita kena syukur. Pasal apa? Salahkah kata tarawih? Kita tak mau jawab salah tak salah. Kita kata boleh pakai, dia juga bahasa Arab. Tapi orang mai perkenal dekat kita bahasa yang Nabi Muhammad buat keluar dengan ayat-ayat dia. Kita duk baca sirah ni, bila Nabi bercakap, ayat-ayat Nabi tu pernah jatuh hati sahabat. Pernah jatuh. Apa sahabat buat? Ambil ayat-ayat tu, lap atas tangan.
Abdullah bin Urwah bin Mas'ud dalam hadis Bukhari. Apa kata Urwah bin Mas'ud? Masa aku tak masuk Islam ni, aku peliklah tengok sahabat Nabi. Nabi ni batuk, dalam cakap-cakap ni batuk. Ayat liak terkena. Sahabat ni berebut, tak ada ni buat macam ni. Bila aku masuk Islam, baru aku tahu besar sungguh Nabi Muhammad ni. Dan aku tak nampak ada orang yang boleh sayang orang lain macam sahabat dia sayang. Yang kata qiyam Ramadan ni keluar daripada ayat liak tu lah. Kenapa berat sangat hati nak terima? Dia tanya balik, awak salah ke pakai tarawih? Tak salah. Awak yang ni nak duduk tak mana? Qiyam Ramadan ni salah ke? Takkan sampai tak ada space atas dunia ni dia boleh duduk kot. Punya besar hati kita, takkanlah yang keluar dengan ayat liak Nabi ni tak boleh duduk dalam hati. Tarawih ni bahasa ulama' berkeluar. Yang ulama' ayat liak dia ni ada flu, ada macam-macam TB, TA semua ada. Kita boleh bubuh sampai dalam hati. Takkan bahasa Nabi. Yang kata qama Ramadan ni Nabi. Takkan bahasa Nabi tak lebur dalam hati. Salah kan? Awak Tuhan tengok kita tu cedera ke kita? Tuhan sayang kat kita pasal kita pakai bahasa dia. Macam kita duk kata semayang kan? Semayang syak. Salah ke kata semayang? Tak ada salah. Salah ke kata solat? Solat bahasa Nabi. Bahasa Quran salah ke? Tak salah. Habis kalau tu pun tak salah, ni pun tak salah, jangan duk marah orang duk kata semayang. Dah, bukan salah. Ni bahasa Nabi. Isra' Mi'raj naik ke atas. Kita salah, jom. Ini bid'ah. Apa bid'ah ni? Segi-segi bid'ah. Nabi sebut bid'ah. Awak tak boleh pakai bid'ah. Pasal apa tak? Bahasa Nabi, ikhwan. Oh, subhanallah, ikhwan. Ni, kita duk belajar. Imam Abu Hasan kata, kalau hampa, pasal apa hampa tak boleh buka hati hampa untuk tengok ayat-ayat ni semua pada menyatakan Quran itu bukan makhluk? Jika seorang menyatakan, cuba jelas kepada kami, apakah kalian menyatakan bahawa kalam Allah itu ada di Lauh Mahfuz? Tengok dia main satu soalan pula. Dia tak boleh jawab yang tu, dia main. Ini nak tanya soalan dia kata, apa Quran ni duduk tak mana? Tengok. Juah tu dah. Orang Pulau Pinang kata juah. Itu macamnya juah dia tanya main. Dia tak boleh pelepas ikut tu, dia main ikut ni. Quran tu duduk tak mana? Nak tanya, Quran ni yang duduk dalam kertas tu kan duduk ada di mana? Macam tengok dia nak jawab macam mana. Katakan kepada dia, demikianlah pendapat kami berpendapat Quran ada di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz dia turun mai ke dunia. Ini pendapat kami Ahlus Sunnah. Jangan malu-malu bagi tahu pendapat kita, ikhwan. Pada pendapat kita nak pakai bahasa qiyam Ramadan, bukan solat tarawih. Jumlah yang sama, cara buat dia sama, tapi nama dia qiyam Ramadan. Itu kita punya pendirian. Jangan malu-malu. Pasal apa hang kata Quran ada di Lauh Mahfuz? Dia kata Allah Ta'ala berfirman, bal huwa Quranul Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Allah kata Quran itu dalam Lauh Mahfuz. Fi Lauhin Mahfuz. Dia berada pada satu lauh. Saya tak tahulah kalau dulu orang sekolah dulu, papan tulis tu dia panggil lauh. Yang boleh padam, tulis balik, padam, tulis balik. Lauh. Itu orang Arab kata lauh. Bukan long hak bubuh orang tu terus. Lauh Mahfuz. Mahfuz pada satu simpanan yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Quran ada di situ. Daripada situ, kalam-kalam Allah disimpan, dia turun kat Nabi. Dia disimpan, datang kat Nabi. Jika Quran itu ada di Lauh Mahfuz dan juga berada di dada orang-orang yang dianugerahkan ilmu, Quran juga Allah Ta'ala simpan dalam dada-dada orang yang menghafaz Al-Quran. Tengok Imam Abu Hasan duk beritahu. Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Kami simpan.
Antum tengok dia duk bagi penjelasan. Pasal apa Quran itu kita katakan dia kalam Allah, dia duk interaksi dengan orang yang tak tahu ni. Antum boleh tengok nada dia masa dia jawab pada Mu'tazilah, bahasa dia kasar. Tapi dia jawab dengan orang ketiga ni yang tak mau komen apa-apa ni, dia jawab dengan bahasa yang begitu lemah lembut. Pasal dia tak tahu apa. Dia kata apa? Al-Quran tertulis dalam mushaf kita secara hakiki, dihafal dalam dada kita secara hakiki, dibaca dengan lisan kita secara hakiki, terdengar secara hakiki, sebagaimana firman Allah, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Fa'ajirhu, maka lindunglah dia supaya dia sempat mendengar kalam Allah. Maka di sini Al-Quran diguna nama kalam Allah. Berkenaan dengan musyrikin, mereka datang minta perlindungan Nabi yang nak tahu Islam. Allah kata dekat Nabi Muhammad, Allah kata Muhammad, yang mai nak tahu pasal Islam ni, hang lindung mereka supaya kaum puak mereka tak menyakiti mereka. Lindung, kalau kita tak ada kekuatan, at least lindung sampai dia sempat dengar kalam Allah. Lepas tu nak lepas dia, lepas. Bagi dia dengar kalam Allah, yakni Al-Quran. Maka Imam Abu Hasan kata, Quran yang ada di Lauh Mahfuz, yang itulah yang masuk dalam dada manusia, yang itulah yang ditulis dalam mushaf, yang itulah yang dibaca, yang itulah yang dibaca balik, yang itulah yang dihafal secara hakiki, dilihat secara hakiki, didengar secara hakiki, dibaca secara hakiki. Quran itulah yang mesti kita katakan dia adalah kalam Allah. Antum tengok Imam Abu Hasan Al-Asy'ari duk bagi penjelasan apa itu Quran. Ni orang tersuh duk main cakap pada kita, yang di Lauh Mahfuz tu apa dia? Yang hampa duk apa ni apa dia? Yang duk tulis hati ni apa dia? Berapa Quran bah ada? Depa kalau cakap lagu tu depan kita, kita pun hari tu ada kuat sikit, panggil dia boh penyepak terus. Boboh penyepak sekuat-kuat, tunjuk jari pergi kat dia, kata hang ni memang syaitan punya orang. Wala daraita wala talaita. Ingat bahasa ni. Tak kisah tulis. Kata dia, la daraita wala talaita. Hang tak ada ilmu punya orang, dan tak ada orang tak ada akhlak, melainkan hang lah paling dahsyat sekali. Ini bahasa siapa ikhwan? Ini bahasa malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang tak boleh jawab dalam kubur, Muhammad itu utusan Allah. Dalam Sahih Abi Daud, malaikat kata la daraita wala talaita. Hang ni satu hamba yang cukup korang aja. Hang tak pernah baca siapa dia Nabi, hang tak pernah ambil tahu. Maka malaikat dam kata, dia bagi di antara dua telinga ni remuk masuk dalam, dengar sampai timur ke barat, kecuali jin dan manusia. Kita pakai bahasa tu, kita bagi tahu pada orang ni, la daraita wala talaita. Jika seorang berkata, cubalah kalian terangkan kepada kami bagaimana pendapat kalian tentang lafaz Al-Quran. Tengok, dia punya tak mau terima Quran tu kalam Tuhan. Tengok dia kata ada lafaz, tengok ada huruf, tengok ada baris, tengok ada suara. Dalam ilmu sifat 20, dia kata apa? Dia kata kalam Allah Ta'ala ni la harfan wala sautan. Huruf tak ada, suara tak ada, baris tak ada. Tapi ni Quran depan kita ni ada huruf, ada baris, ada lafaz. Macam mana? Oh, kalau macam tu bila kita baca Quran, kita sedang melafazkan kalam Tuhan lah. Jadi Tuhan ni ada dua lafaz. Satu lafaz mai dari diri dia, satu lafaz mai daripada diri hang. Berapa lafaz ni? Antu nampak tak setan pergi cucuk ni sampai setara tu? Setan pergi cucuk. Oh, subhanallah ikhwan. Dikatakan kepadanya, antum tengok Imam Abu Hasan jawab, dikatakan kepada dia, Quran dibaca secara hakiki dan tidak boleh dikatakan lafaz dengan Quran. Kerana seseorang tidak boleh menyatakan kalamullah dilafaz dengannya. Sebab orang Arab jika menyatakan lafaz tu biluqmati min fahmin. Min fahmi artinya aku membuang suapan itu dari mulutku. Oleh kerana itu kalamullah tak boleh dikatakan dilafaz dengannya, tetapi dikatakan Quran dibaca, ditulis dan dihafal. Tengok
bahasa betul ahli sunnah pakai. Kita pasal tu kita kata tilawatul Quran. Kita sedang membaca, bukan kita sedang melafazkan. Yang hampir teringat macam tu pasal apa? Pasal apa? Setan nak suruh dia jangan terima kalam Allah. Kita kata Quran di Lauh Mahfuz tu lah Allah izin dihafal oleh orang-orang hafaz Quran. Itulah Allah Ta'ala izin di dalam mushaf dia ditulis. Dan di atas lidah para mukmin dia yang dibaca. Pasal tu kita tak pernah kata talaffazu bil Quran. Lafazkanlah Quran, tak. Selalu Nabi kata iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Baca. Allah yang telah melafazkan kalimah itu. Dia kalam Tuhan. Kita hari ni apa dia? Mengulangi bacaan kalam-kalam Allah Ta'ala itu. Kenapa? Masih Abu Hasan guna bahasa lembut pada puak-puak yang tak tahu apa ni. Kenapa kamu cakap demikian? Mereka menyatakan lafaz kami dengan Quran maksudnya untuk menetapkan bahawa Quran itu makhluk, untuk menghiasi kebid'ahan yang menganggap Quran itu makhluk, dan untuk menyembunyikan kekafiran mereka di hadapan orang-orang yang tidak memahami maksud mereka yang sebenar. Dan kami mengingkari ucapan mereka kerana kami memahami makna ucapan tersebut. Demikian juga tak boleh dikatakan bahawa ada unsur makhluk di dalam Quran, sebab Al-Quran secara seluruhnya bukanlah makhluk. Tengok, jangan terpengaruh dengan pokok bid'ah ni, dengan kekafiran ni semua. Orang kafir nak kata apa dia boleh kata. Quran kata dalam surah Ali Imran, yang keluar di mulut orang kafir tu hang dah terkejut. Tapi Allah Ta'ala kata wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dalam dada mereka lagi besar, hang nanti lagi terkejut hang dengar. Mereka sembunyi kebencian mereka pada Islam. Pasal apa kita bila orang tu kita nak layan bahasa Mu'tazilah, bahasa Syiah, kita nak layan buat apa? Kerja kita jelaskan pendirian Ahlu Sunnah dan nyatakan pendirian Ahlu Sunnah. Sebab Quran ni la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tak datang batil depan dia, belakang dia, atas, bawah, kiri, kanan, diturunkan daripada sisi Allah Maha bijaksana dan Maha terpuji. Tak ada kebatilan. Jangan cakap macam tu. Dia ada semuka lagi. Boleh sambung ke berhenti? Ni kalau berhenti lepas raya pula. Boleh sambung. Okey. Mengaji jangan pulun-pulun. Nanti duk faham tak faham terus. Tak apa berhenti dekat tu. Walaupun semuka lagi. Kita sambung bulan puasa. Jika orang berkata, bukankah Allah Ta'ala berfirman, anda tengok, dia pergi cari dalam ayat Quran, yang dalam ayat Quran tu ada bahasa, dari segi bahasa Arab, menyebut bahawa Quran tu benda baru, muhdas. Quran ada kata bahasa tu. Dia pergi cari. Hanya rumit-rumit ni, dia pergi cari. Dia pergi cari, dia buat soalan. Hai, Quran ada kata, dia tu benda baru? Takkan kalam Tuhan benda baru? Tengok, satu masalah nak kena pergi jawab dengan dia. Imam Abu Hasan, antum tengoklah, Ahlu Sunnah ni sentiasa ada jawapan daripada sisi Allah. Dia jawab. Kalau jumpa dalam bahasa Quran, Quran kata dia ni benda baru diturunkan, apa maksud dia? Imam Abu Hasan bagi penjelasan sampai orang tu boleh faham, baru dia masuk bab. Kalau tadi 4, ni 5 lah. Bab kelima dia buat V saja. Bagaimana Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Ini semua dia bagi penjelasan Ahlu Sunnah. Antum, saya ingatlah kita duk mengaji ni, kalau main musim pilihan raya, agak-agak syaratkah jadi wakil mesti tahu kitab Al-Ibanah? Syarat lah. Tak ada kan? Tak ada, mana ada syarat kan? Tak sembahyang terus pun tak apa. Tapi apabila seseorang itu jadi saja pemimpin, terlalu penting dia mengetahui akidah Ahlu Sunnah. Kalau dia tak tahu akidah Ahlu Sunnah, dia tak boleh selesai masalah. Saya bagi tahu tadi contoh yang pasal kita duk minta masjid sunnah ni kan. Pergi pada satu orang, dia pembesar, dia tak tahu
sunnah ni apa, bid'ah ni apa, dia muskil dengan kita, minta apa? Masjid tu sembahyang cukup waktu. Azan 1:30, mereka tak pernah azan 11:45. Sembahyang 40 orang cukup. Khutbah ada. Bahkan tongkat bagi lagi. Minta apa ni? Elemen balansi kot lain. Dia kalau lepas atas steering, kereta masuk barik. Itu menunjukkan elemen balansi tak cantik. Tapi kalau lepas, kereta tu pi, jangan lepas lemah sangat, nanti pergi hospital juga. Maknanya kereta tu elemen dia cantik, balansi dia cantik. Bila pemimpin tu daripada awal dia tak ada sunnah, dia duduk di situ, dia nak memutuskan masalah rakyat dia, dia tak tahu apa masalah rakyat dia. Tapi kalau dia ada asas Ahlus Sunnah, macam mana? Selesai. Dia tahu keputusan apa dia nak kena buat. Dia tak pening kepala. Dia tahu dia pun minta yang terbaik di kalangan yang baik-baik. Dia pun minta yang terbaik. Dan ahli motivasi duk kata apa? Hari ini kena lebih baik daripada hari kemarin. Ini motivasi pekak-pekak ni semua ni. Kan? Hari besok kena lebih baik daripada hari ini. Pasal mati dia tak cakap apa pun. Pasal ni aja baik-baik. Satu hari kita minta lebih baik, dia duk cakap baik pun dia pun pening. Dia ahli motivasi. Dia minta hari ini lebih baik dari semalam. Besok lagi baik daripada hari ini. Kita pun peganglah cakap dia. Minggu depan kena sembahyang jemaah lagi baik daripada minggu ini. Maka minggu depan azan sekali saja. Ahli motivasi pening. Dia ajak kita buat terbaik. Bila kita buat terbaik, dia garudai. Alamak, dia ni buat apa? Lah buat apa? Buatnya hang suruh buat lah. Tak terbaik. Tengok, bila dia tidak ada penimbangan sunnah. Sangat penting akidah, ikhwan. Sangat penting. Baru dia nampak bahai salah. Baru dia nampak puak-puak Qadiani salah. Sains tak boleh bukti akidah. Tak boleh. Pengajian ilmu akidah Ahli Sunnah. Kita mengaji ni, baru kita nampak sifat 20 tu, dia punya, tak kata dia tak baik, tapi dia punya metod tak sesuai tu tak mana. Baru nampak. Baru nampak. Satu bab demi satu bab kita belajar, ikhwan. Subhanallah. Supaya Allah bagilah hidayah kepada kita, ikhwan. Dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Yang pertama, besok jadi Pakcik Nah, siapa nak berbekam pukul pagi lah. Dalam 9 tu bermula. Siapa nak bekam, kalau kan tak puasa kan besok kan, siapa nak main boleh lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka